Kes orang sesat di hutan dan hilang ini bukanlah perkara pertama terjadi di Malaysia. Beberapa kejadian mangsa yang hilang ketika mendaki bukit maupun gunung pernah menghantui negara kita. Bahkan mungkin ada di antara kisah ini masih segar dalam ingatan anda kerana sudah lama berlaku. Berita Pak Jo Official TV. Malaysia digemparkan dengan kehilangan acap atau nama sebenarnya Muhammad Ashraf Hassan 29 yang disahkan hilang ketika mengikuti acara larian Gompe Ultra Train di kawasan Gua Tempurung Kampar pada 24 Mac 2019 lalu. Dikatakan bahawa acap bersama 485 peserta lain memulakan larian dari Gua Tempurung, namun rakannya Muhammad Farid memaklumkan bahawa acap tidak sampai ke garisan penamat. Sejurus mendapat laporan, pihak Polis Diraja Malaysia menghantar 11 anggotanya yang juga disertai oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak. Malah ibu acap Siti Maznah Khamis 62 turut menyertai misi pencarian anaknya itu dengan meredah hutan dan mendaki bukit walaupun dengan keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan. Seorang pemuda Muhammad Azharul Mukris Abdul Rahman berusia 20 tahun telah dilaporkan hilang pada 22 Januari 2017 ketika mendaki Bukit Broga Semenyih. Beliau malah tidak mempunyai sebarang kelengkapan maupun makanan ketika hilang di atas bukit itu selama seminggu. Ajaibnya, beliau ditemui oleh pasukan sukarelawan penyelamat yang membantu dalam misi pencarian pada 11.30 pagi 28 Januari 2017. Namun telah dimasukkan wab akibat dehidrasi. Azharul dijumpai di trek di antara Broga dan Gunung Tok Wan. Benar kisahnya tular ketika beliau hilang, namun ternyata apa yang mengejutkan adalah apabila Azharul mendakwa bahawa beliau telah disorok oleh Puteri Bunian. Satu rancangan yang cakna tentang isu semasa yang tular telah menjemput Azharul sebagai tetamu jemputan untuk berkongsi kisah mengenai pengalamannya sepanjang seminggu di atas bukit itu. Dalam temu bual tersebut, pengacara ada melahirkan rasa pelik apabila Azharul boleh hilang di Broga kerana setahunnya Broga merupakan tempat tumpuan ramai pengunjung. Azharul menceritakan bahawa beliau boleh tersesat apabila beliau cuba untuk mengikuti jejak seorang budak kecil berpurdah. Azharul juga menjelaskan bahawa beliau ketika itu seperti dipukau, hanya mengikuti kanak-kanak perempuan itu. Lebih mengejutkan apabila Azharul dengan yakin mengatakan bahawa beliau telah dijaga oleh Bunian. Menurut Azharul, kejadian yang aneh itu berlaku sekitar jam 6.30 hingga 7 malam dan orang yang menyelamatkannya itu mengelarkan dirinya sebagai Bunian. Azharul turut mendefinisikan sepadan Bunian sebagai kawasan gua. Azharul telah masuk ke dalam gua yang lapang, berpasir dan sangat luas. Di hadapan gua terletak perkampungan yang dikatakan sebagai perkampungan Bunian. Namun Azharul tidak meneruskan perjalanannya. Di hadapan gua terletak perkampungan yang dikatakan sebagai perkampungan Bunian. Namun Azharul tidak meneruskan perjalanannya hingga ke hujung, cukup sampai di situ sahaja. Beliau turut menemui sebuah keluarga yang memakai jubah putih dan berpurdah yang akan mengejutnya untuk bangun pagi, solat dan membaca Al-Quran. Apa yang membuatkan Azharul boleh kembali semula ke dunia kita adalah ketika seekor ular yang terjatuh di atas badannya berkata, "Ikut cahaya matahari." Malah ibu kepada Azharul juga pernah bermimpi anaknya itu datang kepadanya untuk menyatakan bahawa beliau masih ada dan meminta agar ibunya jangan khawatir. Umay atau nama sebenarnya Nur Umaysarah Sami'un merupakan salah seorang pelajar diploma bidang perakaunan di Universiti Teknologi UiTM Arau Perlis. Beliau telah pergi bersama 35 orang rakannya untuk pergi ke Gunung Tahan bagi melaksanakan aktiviti unit beruniform universitinya. Kejadian itu berlaku ketika Umay dan rakan-rakannya hendak turun setelah tamat ekspedisi tawan Gunung Tahan. Umay terleka sebentar kerana ingin melihat pohon bonsai tanpa menyedari dirinya telah jauh dari rakan-rakan yang lain. Beliau mula panik dan mula untuk melaun takbir azan dan memanggil nama rakannya, namun tiada sahutan. Malangnya ketika berusaha mencari jalan keluar, Umay telah terjatuh dan mengalami kecederaan pada bahagian lutut kirinya. Beliau tetap kuat untuk mencari jalan keluar. Apabila rasa sakit tadi mula reda, barulah beliau meneruskan perjalanan. Coklatlah yang menjadi penemannya untuk menggalas perut. Umay teringat apa yang dipelajarinya, iaitu untuk
mencari air terjun jika tersesat di dalam hutan. Umay beruntung apabila beliau cepat menemukan air sungai. Namun perjalanannya masih jauh dan sepanjang beliau berada di hutan, Umay hanya bergantung kepada air sungai untuk minum. Jika sebelum ini jalan Umay hanya dipenuhi dengan pokok dedaun tebal, pada hari ke-19 Umay telah menemui trek. Beliau berjalan mengikuti trek tersebut dengan tak berdaya. Umay berjalan ke arah cahaya terang lalu pengsan. Umay Sarah telah berjaya ditemui di sebuah kem perkemahan dan akhirnya terselamat. Berita Pak Jo Official TV.